Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita hari ini bersama dengan kitab dosa-dosa yang dipandang oleh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Kita sampai pada muka surat 19. Tiyarah, yakni tiyarah kan adalah menilik nasib atau membuat ramalan menggunakan burung, binatang atau apa sahaja. Itu kalau kita tengok dalam bahasa Arab dipanggil at-tasyaum. At-tiyarah adalah at-tasyaum, maknanya dia meyakini kesialan lah maksudnya. Meyakini kesialan pada sesuatu perkara seperti burung. Kalau kita orang Melayu kita biawak lah burung hantu lah. Kan burung hantu ni bunyi ni, mana ada orang mati. Kan? Biawak lalu ni, bahaya ni. Okay? Jadi hujan panas ni, ada orang mati kena bunuh ni. Ya? Ini semua termasuk dalam tiyarah, menilik nasib lah, membuat ramalan menggunakan burung, binatang atau apa saja. Yang ni kesialan lah, berlaku sial kan. Dan sebab ini benda ni juga sinonim dengan masyarakat Melayu kita lah. Tiyarah ni kan. Kalau yang dah belajar tu tak apalah, kalau yang tak belajar tu maknanya dia melakukanlah benda macam ni kan. Baik, ini disebut juga dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 131. Bal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kemudian apabila datang kepada mereka kesenangan, mereka akan berkata ini ialah hasil usaha kita. Kan? Sebaliknya jika mereka ditimpa kesusahan, mereka akan menganggap nasib malang ini disebabkan oleh Nabi Musa AS dan pengikut-pengikutnya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ini tentang tatayur, golongan Fir'aun tu kan. Baik, suatu ketika dahulu, kata Syekh di sini, antara tradisi bangsa Arab ialah jika salah seorang daripada mereka ingin melakukan suatu pekerjaan seperti musafir. Macam orang Melayu kita kan. Orang Melayu kita bila dia ingat tak, kalau yang dah ada berumur di kalangan kita ni mungkin dia ingat kot. Kalau dia nak buat rumah, dia tak akan buat rumah hari apa? Hari Rabu, hari apa, saya tak ingat lah. Ada hari-hari yang mereka kalau nak buat rumah, nak bina rumah, dia tak akan buat hari tu. Kan? Tertayur. Dia akan ambil hari lain. Siapa boleh kongsi dengan saya lah, boleh type kat tepi tu. Kan? Maknanya mengiyakan apa yang saya cakap ni. Kan? Masyarakat Melayu kita kan, orang yang tua dulu, orang sekarang mungkin tak ada benda macam ni. Kan? Tuk nenek kita, ayah-ayah kita, mak-mak kita dulu kan. Daripada ni tertayur ni. Dia nak buat rumah. Kan, saya ingat saya tu lah, dia tak akan pilih hari-hari tertentu. Dia ada hari-hari tertentu untuk buat rumah. Kan? Begitu juga pintu rumah tu nak buat tu menghadap ke mana tu, maknanya depa ada kira-kira depa tu. Okay, ini tertayur yang dilarang lah. Padahal ikut suka kita lah nak buat pintu menghadap mana pun bukan ada masalah apa. Okay? Nak buat rumah hari apa pun bukan ada masalah apa. Tapi masyarakat kita ni macam tu. Depa dah jadi sinonim dengan benda-benda yang macam ni kan. Baik, tak tahulah aku ada jemaah kita di sini yang dalam kelas ni. Saya tak tahulah berapa orang masuk dalam kelas ni ataupun saya seorang saja. Ya.
Jadi gitu. Mereka akan meramal nasib sama ada baik atau buruk dengan menggunakan burung. Kalau kita bunyi burung hantu pada waktu malam ke, bunyi mana dia kata ada orang mati kena bunuh ke apa ke, tak tahulah. Tak ada orang nak mati ke apa ke. Kan? Lagi satu, hujan panas kan. Hujan panas. Betul juga. Hujan turun di waktu panas. Ini juga dia percaya ada orang mati kena bunuh dan sebagainya. Caranya salah seorang memegang burung dan melepaskannya. Ini kalau perbuatan bangsa Arab tradisional lah. Yang jahiliah kan. Jika burung itu terbang ke arah kanan, dia akan mengambil keputusan meneruskan hajatnya. Jika sebaliknya burung itu terbang ke sebelah kiri, maka ia akan membatalkan niatnya kerana menyangka boleh mendatangkan sial. Disangka boleh buat datang sial. Oleh itu Nabi SAW menghukum perbuatan itu sebagaimana sabdanya, at-tiyaratu syirkun. Maksudnya menganggap kesialan atau keuntungan pada burung itu adalah kesyirikan. Perbuatan syirik. Termasuk perkara yang diharamkan dan boleh mengurangkan kesempurnaan tauhid. Kan? Ialah menganggap diri akan mendapat sial atau kecelakaan pada bulan-bulan tertentu. Kalau kita buat ni pada bulan ni, contohnya pada bulan Safar. Ya. Dulu daripada mandi Safar. Ini juga satu kesyirikan lah. Kan? Kesyirikan kan. Menganggap bulan Safar itu boleh mendatangkan mudarat. Boleh mendatangkan mudarat apabila pekerjaan padanya. Boleh mendatangkan kesialan. Maka mandi bulan Safar itu mandi di laut, di pantai mana. Saya ingat saya tu dulu di Bukit Merah, di Perak dulu kan. Kecil-kecil tu. Dia mandi Safar di Taman Tasik. Di Tasik apa? Lake Town. Tasik Bukit Merah tu kan. Mandi Safar. Mandi tolak bala. Ini kesyirikan. Ya, umpamanya membatalkan upacara perkahwinan jika bertepatan pada bulan Safar. Malah pada setiap akhir bulan akan membawa malang yang berpanjangan. Siapa yang ajar benda-benda macam ni? Siapa yang bagi tahu kepada masyarakat benda-benda yang macam ni? Tentulah orang yang mereka itu ada wajah di sisi masyarakat. Ada sedikit pengetahuan tentang agama yang dianggap sebagai guru ataupun ustaz ni. Tidak takkan orang nak anggap benda ni satu benda yang boleh mendatangkan mudarat dan sebagainya. Di mana guru-guru agama waktu itu? Di mana mufti-mufti ketika itu? Kan? Selepas itu barulah ada pengharaman. Jadi ada orang belajar lagi. Okay? Belajar lagi baru tahu lepas tu. Ada pengharaman amalan yang macam ni. Sebelum ni, okay? Kerana kejahilan. Yalah, sebab tu kita tengok dalam kitab-kitab Jawi kan. Kitab-kitab Jawi ada kitab-kitab kesyirikan. Dalam contohnya kitab Tajul Muluk ke apa semua kitab-kitab ni yang cerita apa nama ada wafak-wafak yang ditulis ditulis huruf-huruf tertentu kemudian diikat pada badan sebagai azimat dan sebagainya. Dalam kitab-kitab Jawi ada sebut benda-benda macam ni. Benda kesyirikan ni. Okay? Lepas tu dia orang anggap daripada agama. Padahal ini bukan daripada agama. Maka dia menyalahi agama. Kesyirikan kan. Selain itu termasuk juga tanggapan sial dengan angka 13. Angka-angka tertentu. Kan? Dia berkata angka ni boleh mendatangkan sial ni. Ini contohnya macam orang Chinese, orang Cina ni kan. Dia pun ada nombor-nombor kan. Dia pada kalau internet lift tu ada satu nombor. Saya tak ingat lah nombor apa yang tak ada tu. Dia tulis dia akan 1, 2, 1, 2, terus 4, 5, 3 saya ingat saya. Tak tahu siapa yang ingat. Bagi dia nombor tu nombor sial. Kalau naik lift nombor tu, tingkat tu dia tak tertulis. Dia tulis jadi tingkat 4 macam tu lah. Ya? Ni. Daripada orang Melayu saya tak tahulah nombor ni. Ada nombor sial tak? Nama-nama yang dianggap tidak serasi atau bertembung dengan orang cacat. Bertembung dengan orang cacat.
Umpamanya sebaik saja dia ingin membuka kedai. Seorang buta sebelah matanya telah lalu. Ketika itu dia beranggapan telah terkena sial dan akan membatalkan niat. Macam contoh dalam perkataan bahasa kita ni badi lah. Badi. Kan? Terkena badi. Tadi ada soalan sahabat tanya, macam mana kena badi kucing? Termasuk tiarah lah. Ya. Kan? Anggapan badi kucing. Badi. Kan? Badi orang mati, badi apa ni semua. Termasuk dalam kesyirikan lah. Menganggap kesialan. Badi tadi kan. Bahasa kan? Tiarah tu. Baik. Lalu dia membatalkan niat untuk membuka kedainya. Sebenarnya masih banyak lagi kepercayaan dan khurafat yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Ya. Semua perkara tersebut adalah haram dan termasuk perbuatan syirik. Rasulullah SAW akan berlepas diri daripada golongan ini. Menurut Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisa minna man tatayyara wa la tutayyira lahu wa la tuktakahana wa la tukuhina lahu wa adhunnuhu qala aw sahara aw suhira lahu." Kata Nabi SAW, "Laisa minna," bukan di kalangan kami. Man tatayyara, barang siapa yang melakukan tatayyur, kan? Ramalan. Maksudnya dan dibuat tatayyur untuk dia. Kan? Dibuat tatayyur untuk dia, dibuat ramalan untuk dia. Ramalan kesialan tadi kan. Dan bukan daripada kalangan kami juga orang yang membuat tilikan dan dibuat tilikan untuk dia. Dan aku menyangka, aku rasa baginda juga ada berkata, pengamal sihir atau meminta pertolongan dengan tukang sihir. Dia buat sihir dan minta tolong orang buat sihir untuk dia. Ini juga adalah kesyirikan lah. Nabi SAW tidak mengaku daripada kalangan umatnya ataupun daripada kalangan orang yang mengikuti sunnahnya. Ya? Baik, orang yang terjerumus melakukan perbuatan ini hendaklah membayar kafarah. Okey. Jadi tentang sihir ni maknanya syirik besar lah. Sihir ni syirik besar. Kan? Gitu. Kafarah ni bayar denda lah sebagaimana yang telah disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa sabdanya man raddathu at-tiyaratu min hajatin faqad asyraka, bukan asyrika ya, faqad asyraka. Siapa yang membatalkan hajatnya kerana percaya kepada tiyarah, sungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ma kafaratu dhalika, apakah dia kafarah itu, apakah dia denda itu? Okay. Qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaqula ahadukum, bahawa hendaklah dia berkata, Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikanmu. Wala tayra, kan? Dan tidak ada tiyarah, kesialan, kan? Kecuali kesialan yang datang daripadamu. Maksudnya penetapan daripada Allah Ta'ala. Wala ilaha ghairuka, dan tiada yang layak disembah, diibadahi, melainkan engkau. Baik, ini dalilnya yang mengharamkan perbuatan tadilah. Kemudian timbulnya perasaan berasa sial atau malang, termasuk salah satu fitrah dan naluri manusia. Kadang-kadang perasaan itu begitu kuat menekan dan suatu ketika ia begitu lemah. Penawarnya yang paling baik ialah memperbanyakkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tawakal. Jadi tawakal tadi dia adalah pengganti bagi perkara tiarah tadi. Mana kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat. Ya. Maknanya buat apa yang kita hajati, lalu
maknanya kita berserah diri dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Buat ya, apa yang kita nak buat, kemudian tawakal lah, serah lah. Kan? Dan sambil kita berdoa kepada Allah supaya hajat yang kita lakukan itu maknanya boleh mendatangkan kebaikan, lalu kita bertawakal. Kalau tawakal tanpa berusaha itu tidak dipanggil sebagai tawakal. Kan? Tawakal ni Allah suruh kita berusaha dan kita serahkan. Usaha itu berjaya ataupun tidak itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut ketetapannya di atas hikmah yang Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu dia. Dia kata di sini, kan? Penawarnya yang paling baik ialah perbanyakkan tawakal kepada Allah. Bahkan tawakal itu wajib. Bukan sunat ya. Tawakal ini wajib. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma minna illa wa yaqi syai'un min zalika, walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul." Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun daripada kalangan kita kecuali akan timbul perasaan ini dalam dirinya. Perasaan ini kan, rasa macam ni. Tetapi Allah hilangkan perasaan itu dengan tawakal kepadanya. Jadi apapun kita kena bertawakal. Macam mana kalau tak jadi, kalau jadi macam ni kan. Maknanya tawakal saja kepada Allah Ta'ala. Kalau tak jadi, itulah dia ketetapan Allah Ta'ala. Ada hikmah yang Allah Ta'ala maha mengetahui dengannya. Itu kan. Itu dia maknanya perkara kesyirikan tadi lah, tiyarah. Kemudian termasuk kesyirikan itu dia bersumpah dengan nama selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja nama yang dia kehendaki daripada kalangan makhluk ciptaannya. Allah ikut suka dia nak bersumpah macam mana pun. Hak dia, ikut suka dia. Kan? Sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Namun apabila kita melihat realiti kehidupan pada hari ini, betapa ramai di kalangan manusia yang bersumpah dengan nama selain Allah. Sumpah merupakan salah satu bentuk pengagungan. Oleh itu, ia layak diberikan hanya kepada Allah. Bersumpah dengan bulan ke, dengan bintang ke, dengan cahaya lampu ke, dengan cahaya matahari ke, apakah ini adalah kesyirikan. Ya. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kamu untuk kamu bersumpah dengan datuk nenek kamu ataupun nenek moyang kamu, bersumpah dengan nenek moyang kamu. Allah larang. Man kana halifan, kata Nabi SAW, barang siapa yang nak bersumpah, falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Ta'ala ataupun hendaklah dia diam. Sumpah dengan nama Allah atau diam. Ini hadis ya. Menurut Ibnu Umar, yang Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sesungguhnya dia telah syirik. Bersumpah dengan selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Walaupun kita kata syirik kecil, maka dia adalah perantara kepada syirik besar lah. Syirik kecil, dosa besar. Sabda Rasulullah SAW, "Man halafa bil amanati falaysa minna." Siapa bersumpah demi amanah, dengan amanah atau demi amanah, dia tidak termasuk, dia bukan termasuk di kalangan kami. Itu dia. Ini juga kesyirikan ya. Laisa min ahli tariqatina, bukan daripada cara kami, daripada kalangan mereka yang mengikuti sunnah kami. Kemudian kata Syekh lagi, hafizahullah, justru tidak boleh bersumpah demi Kaabah
Tak boleh bersumpah dengan nama Kaabah, demi amanah, demi kemuliaan, demi pertolongan, kan? Demi apa lagi? Kasih sayang, begitu juga sumpah. Begitu juga tidak boleh bersumpah dengan keberkatan atau hidup seseorang. Ya? Begitu juga tak boleh sumpah demi Rasulullah, kan? Demi Rasulullah tak boleh. Sumpah dengan selain Allah Ta'ala apa pun tak boleh. Kan? Demi Allah dan Rasul, ini juga tak boleh. Kan? Termasuk kesyirikan. Termasuk kategori ini bersumpah dengan kemuliaan Nabi SAW. Nampak tak? Kan? Jah Rasulullah. Kan? Allahumma inna natawassalu ilaika. Apa nama? Bihaqqi nabiyina. Ya Allah, kami tawassul kepada engkau dengan Nabi kami, dengan hak Nabi kami. Ini juga kesyirikan. Macam dia perlu bertawasul di atas mimbar tu kan. Itu tawasul yang bid'ah. Kan? Dengan Rasulullah. Bi Nabi, inna tawassalu ilaika bi nabiyyikal amin. Ini tawasul yang bid'ah. Kemudian dengan kemuliaan Nabi SAW, dengan para wali, dengan nenek moyang atau anak paling tua, semua hal tersebut adalah haram. Sesiapa yang terjerumus melakukan sumpah tersebut, maka kafaranya adalah, dendanya adalah membaca doa berikutlah. Kan? Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Man halafa faqala fi halafihi billati wal uzza." Barang siapa yang bersumpah dan dia mengatakan dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, falyaqul, maka dia kata la ilaha illallah. Mengucap balik. Kan? Mengucap semulalah daripada kesyirikan yang dia telah lakukan. Baik. Termasuk juga beberapa lafaz berunsur syirik dan lafaz yang diharamkan. Kebiasaannya diungkapkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin maknanya kebiasaannya diperbuat benda-benda macam ni. Maksud kaum muslim yang mana? Yang jahil lah. Sebab kebanyakan orang tu memang mereka berada dalam tahap kejahilan lah. Kan? Ramainya jahil tentang agama. Kalau pergi tanya, kita buat bancian, kita tanya kata-kata orang tentang agama, ramai yang mereka tak tahu tentang agama Islam tadi. Tak tahu tentang agama yang mereka anuti sendiri pun mereka tak faham, tak tahu. Begitu. Baik, apa dia di antara lafaz yang biasa disebut oleh kaum muslimin? Ya, lafaz berunsur kesyirikan ini. Antaranya ialah dia kata, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Mana? Dan. Perkataan dan, aku berlindung kepada Allah dan aku berlindung kepadamu. Jadi pergunaan kata dan itu adalah kesyirikan. Tapi macam mana kita nak kata sepatutnya? Kemudian. Katalah. Tukarkan perkataan dan itu kepada kemudian. Selepas itu. Boleh lah. Tapi kalau dan itu ada unsur kesyirikan padanya. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Ini unsur kesyirikan. Semua ini daripada Allah dan daripadamu. Bahaya ni. Ya kan? Banyak orang ni dia jahil kan dalam perkataan tu. Tidak ada yang lain daripada Allah dan dirimu. Jika bukan kerana Allah dan keranamu, aku pasti terkeluar daripada Islam. Dan, nombor dan. Celaka sungguh hari ini. Maksud dia? Itu dia. Dia mencaci masa dan Allah itu mencipta masa. Dan sebagainya. Hari ini hari yang tak baik. Hari ini hari yang tak baik bagiku. Ini juga perkataan yang diharamkan. Termasuk juga dalam bab ini semua nama-nama makhluk yang dihambakan selain Allah seperti Abdul Masih, Abdul Nabi, Abdul Rasul, Abdul Husain dan lain-lain. Maksudnya termasuk dalam kategori kesyirikan juga. Abdul Masih, Abdul Nabi, Abdul Rasul, Abdul Muhsin,
Abdul Hussein dan lain-lain. Abdul Hussein dan lain-lain. Antara istilah atau slogan moden yang bertentangan dengan akidah pula ialah si Islam sosialis. Mana ada Islam sosialis? Sosialis ni kafir. Mana boleh Islamkan sosialis? Kan? Contohnya kita nak contohlah kita nak katakan arak tu halal. Arak yang halal. Mana ada arak yang halal? Arak tu haram. Kan? Najis. Jadi begitu juga dengan kita panggil pegangan ideologi ni kan. Sekular Islam. Kan? Mana ada? Kan? Demokrasi Islam. Mana ada? Demokrasi itu asal dia kufur. Mana boleh nak Islamkan demokrasi? Kan? Jadi hari ini kita berada dalam dosa lah. Dan kita mohon Allah Ta'ala ampunkan kita di atas kelalaian dan kelemahan kita semua. Yang mana kita terpaksa berada dalam sudut demokrasi kan. Demokrasi ini kafir bukan Islam. Kan? Jadi itulah dia maknanya. Mana boleh nak Islamkan demokrasi? Tapi pengamalan mereka dalam demokrasi itu macam mana? Itulah bahayanya kan. Jadi dah dunia ni dah jadi macam tu semua. Kan? Telah diserapi oleh amalan demokrasi, maka tak boleh nak lari. Contohnya dalam pemilihan pemimpin. Pemimpin kena ada. Kan? Pemimpin kena ada dalam setiap negara. Jadi macam mana nak kena pemimpin? Jadi terpaksa pilih. Jadi terpaksa pilihlah yang terbaik di antara mereka yang kita nampak dari sudut pandangan kita. Dia yang terbaik daripada orang lain. Lebih baik daripada orang lain. Maka kita pilihlah dia. Janji Muslim lah, bukan kafir. Tapi ada parti-parti yang melantik orang kafir jadi pemimpin dia, maka tak boleh lah. Sebab tu tak boleh walak pada parti. Kan? Orang yang masuk parti tu parti ni sesat lah. Walaupun orang tu ustaz dan sebagainya. Kan? Jadi maknanya itu kekeliruan mereka. Mana boleh berparti. Kan? Tak kisahlah ada orang tu ada PhD ke apa ke. Kan? PhD dalam bahagian syariah ke bahagian apa ke. Lepas tu dia masuk dalam parti-parti sekian. Maka perbuatan haram yang dia lakukan tu tak boleh kita nak ikut. Benda tu haram tetap haram. Macam mana dia nak takwil pun benda tu tetap haram. Tak boleh kita berparti. Walaupun dengan kita panggil alasan kita untuk memperjuangkan agama. Sebab al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi tidak boleh bagi kita untuk berparti. Haram bagi kita menganuti ataupun menjadi ahli pada mana-mana parti. Haram. Dosa. Tapi kalau tekad mengundi itu maknanya ulama beri kepada kita kelonggaran kan untuk memilih pemimpin kerana itu jalan yang ada, yang terpaksa. Jadi pangkahlah siapa yang kita rasa dia itu baik untuk kita, untuk Islam kan. Tapi maknanya pangkah orang kafir memang tak boleh lah, haram. Kan? Mana ada orang kafir dia nak naikkan agama Islam, tak ada. Walaupun dia cakap je. Cakap semua boleh bercakap. Sebab orang politik tu macam tu. Kan? Dia lidah dia bercabang-cabang orang politik ni. Kan? Sekejap dia cakap macam tu, sekejap dia macam ni. Kan? Dia boleh masuk kuil, dia boleh masuk tokong, dia boleh masuk masjid. Tu orang politik. Kenapa? Kejahilan mereka tadi kan. Itu. Kenapa matlamat dari mereka menghalalkan cara. Macam satu parti itulah, satu parti yang dianggap pasti yang memperjuangkan agama. Tapi kalau mari dekat mereka semuanya boleh. Dan mereka ubah-ubah. Dulu tak boleh mengundi DAP, lepas tu boleh mengundi DAP pula. Dalil tu mereka putar belikkan dalil tadi mengikut keserasian yang mereka inginkan. Ini kesalahan dalam agama dan mereka mempermainkan agama Allah Ta'ala. Jadi haram kita berparti. Haram kita masuk mana-mana parti. Tapi kalau mengundi itu saya ulang, maknanya kita terpaksa untuk padahal sebenarnya dalam Islam bukan pelantikan pemimpin, bukan undian. Bukan undian. Tapi adalah dengan majlis kesepakatan yang berlaku dalam syura. Kan? Kesepakatan ahlul halli wal aqdi. Para ulama dan para wujaha tadi. Bukan orang sapu-sampah tepi jalan berpilih pemimpin. Tak. Itu bukan dalam agama. Jadi demokrasi ini bukan daripada Islam. Bahkan dia adalah kekufuran. Kan? Kekufuran. Mana boleh kita nak Islamkan yang kufur? Begitu. Saya tak ada demokrasi Islam. Demokrasi lah. Islam lah. Sosialis lah. Islam. Begitu. Kemudian di antara istilah ataupun slogan moden lagi, kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan. Ini juga kesyirikan.
Rakyat itu Tuhan. Maksudnya rakyat itu Tuhan lah. Mereka yang menentukan masa depan mereka. Ini kesyirikan. Begitu juga istilah-istilah hari ni kan, pandemik ni. Istilah pandemik ni maknanya istilah kita jaga kita. Ini juga istilah kesyirikan yang berleluasa ditulis dalam Facebook dan sebagainya, ditulis di mana-mana, di wall, di dinding dan sebagainya, kan, di kedai-kedai, di klinik dan sebagainya. Kita jaga kita. Ini lafaz kesyirikan yang kena sedar kita semua. Awak kita Tuhan ke? Kita nak jaga diri kita. Kan? Tukarlah istilah tu, Allah jaga kita. Apa masalah dah? Kamu tak ada Tuhan ke? Allah jaga kita. Ini kita jaga kita. Siapa kita nak jaga diri kita yang penuh dengan kelemahan? Kan? Jadi begitu. Yalah, bila kita guna istilah kita jaga kita tu, yang kita guna ikut semua SOP ikut. Tiba-tiba kena COVID tadi. Semua SOP dia kata aku tak ikut SOP. Tangan sentiasa basuh, pakai mask, kan, semua jarak jauh dengan orang 2 meter, tak keluar rumah dan sebagainya. Tiba-tiba kena COVID. Kena. Di mana istilah kita jaga kita tu? Ini kejahilan dalam agama, dan sangat ramai orang yang jahil. Walaupun dia pakar dalam bidang perubatan, tapi dia jahil dalam agama dia. Kan? Kalau dia tak nak belajar, maka dia bodoh sombong. Walaupun dia doktor. Walaupun dia menteri dan sebagainya. Baik. Tengok Kemudian lagi atas nama Arabisme. Kan? Atas nama bangsa Melayu. Syirikan juga. Nama revolusi dan sebagainya. Ini semua perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kita mengucapnya. Malah perkara yang diharamkan juga ialah memberi gelaran kepada seseorang seperti raja, segala raja. Syahansyah. Bahasa Arab dia panggil syahansyah. Bahasa apa? Apa dia panggil syahansyah ni? Raja segala raja. Bahasa Parsi ke apa? Kan? Ataupun maharaja kan? Maharaja. Ini raja segala raja lah. Hakim segala hakim. Atau gelaran yang seumpamanya kepada makhluk. Termasuk juga memanggil tuan, sayyid kepada orang munafik atau orang kafir dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya. Bos. Kan? Bos. Tuan. Boleh tuan lah. Kepada orang kafir ataupun kepada orang munafik. Selain itu dilarang juga menggunakan perkataan seandainya. Kalaulah aku tak datang tadi kan bagus. Kalau kita tak ikut jalan ni, kita tak kena roadblock. Kita tak kena saman 5,000. Kalau kita tak keluar tadi, dah keluar dah. Yang menunjukkan penyesalan dan kebencian sehingga membuka pintu syaitan. Kalau engkau buat macam ni tadi, kalau engkau ikut cakap aku tadi, kau tak akan kena musibah ni, tahu tak? Nampak tak? Ini kesyirikan. Cakap benda kesyirikan tadi. Sehingga membuka pintu syaitan. Kan? Ataupun dia mengucapkan boleh, ataupun dia kata macam ni, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Ini juga kesalahan. Ya Allah ampunkanlah aku jika engkau nak ampun. Kalau engkau tak nak ampun, tak payah. Maksudnya ini juga satu kesalahan. Kemudian Syekh Saleh di sini, Syekh Muhammad bin Syekh Saleh Al-Munajjid, kan? Muhammad bin Saleh Al-Munajjid ni, dia kata kalau nak lebih luas lagi, rujuklah kitab Mu'jam Al-Manahi, Mu'jam Manahi Al-Lafziyah karangan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Sudah ada dalam internet lah. Tapi saya rasa wallahu ta'ala alam, adakah diterjemah dalam bahasa Indonesia, saya tak pasti.
Saya dah download daripada internet buku ni. Dia muka surat dah 780 muka surat. Tapi dalam bahasa Arab lah. Kan? Ada 780 muka surat. Buku ni mu'jam. Kan? Indeks. Itulah mu'jam. Indeks lafaz-lafaz yang dilarang. Mu'jam al-manahi. Mu'jam ni indeks lah. Indeks larangan. Lafaz-lafaz menyebut lafaz-lafaz ataupun lafaz-lafaz yang tentu yang dilarang dalam Islam. Okey. Lebih kurang ada 1500 lafaz Syekh ni, Syekh Bakar bin Abdullah, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ni, kan? Dia himpunkan lafaz-lafaz larangan dalam Islam. Mu'jam lah. Mu'jam ni daripada huruf alif sampai ya lah. Kan? Bermulanya begitu. Lebih kurang dia kata seumpama 1500 lafaz. Banyak tu. 1500 lafaz larangan-larangan yang dilarang kita menyebutnya perkataan-perkataan itu. Al-lafziyah ni mesti ada sebutan lah. Dilarang kita menyebut tadi. Sampai macam tu. Banyak kan? Bukan sikit. Tadi kalau nak lebih lanjut dia bila bahasa Arab lah, mana yang boleh baca dan baca terjemahan saja, baca dan terjemah ataupun kita nak buat terjemahan. Kalau kita nisbah kepada kita ustaz-ustaz ataupun guru-guru kita di Malaysia ni, alah sikit lah, mana kita ni tak ramai berbanding nisbah guru-guru dan ustaz-ustaz di Indonesia sana. Sebab mereka ni berapa ratus juta, 250 juta lebih kan. Nak berbanding dengan kita ni 30 juta saja. Daripada 30 juta itu berapa ribu je ustaznya. Kan? Mana sempat kita nak terjemah buku-buku ni, nak mengajar lagi, nak terjemah lagi. Jadi kita tak sempat. Dan maka kita kembali kepada terjemahan sahabat-sahabat kita daripada sebelah Indonesia sana lah. Kan? Yang mereka ni boleh menterjemah dan mereka ada kemampuan itu. Dari sudut ramainya bilangan guru ataupun ustaz. Kan? Dan orang yang pandai bahasa Arab berjuta, kan? Kalau 200 juta, takkan tak ada 1 juta daripada kalangan mereka orang yang boleh menterjemah ataupun boleh berbahasa Arab. Tentu ada. Kan? Daripada 200 juta lebih, mungkin kita kata 10 juta ke, kan? Ataupun 20 juta ke, 30 juta ke, maka itu jumlah yang ramai, yang sangat banyak untuk mereka menterjemah buku-buku. Sebab tu kita tengok semua buku terjemahan dalam bahasa Indonesia begitu pesat. Hari ni terbit buku dalam bahasa Arab, besok dah cetak dalam bahasa Indonesia. Fathul Bari yang berbelas jilid tu kan, dia dah terjemah dah pun dalam bahasa Indonesia. Ibnu Katsir tu yang kita duk baca tu kan, sudah terjemah dalam bahasa Indonesia. Jadi itu kemudahan bagi kita. Dan kalau kita nak terjemah memang tak sempat lah. Kita hanya sempat untuk baca terjemahan sahaja. Itu pun kalau kita nak baca. Kalau tak nak baca, ramailah yang tidak membacanya. Baik. Kita lihat. Yang kelimanya. Ini. Dosa-dosa yang dipandang. Di antara dosa yang dipandang remeh. Ya kan? Bergaul dengan munafik dan ahli maksiat. Munafik ni apa dia? Dia menzahirkan keimanan. Menyembunyikan kekufuran. Kebencian kepada Islam. Kadang terzahir daripada dia kebencian tu dia terhadap Islam tu kan. Baik, kebanyakan orang yang lemah imannya bergaul dengan sebahagian orang fasik dan ahli maksiat. Ya? Malah kata Syekh tidak mustahil mereka juga bergaul mesra dengan golongan yang dan memperlekeh penganutnya. Ya? Tak mustahil juga. Tidak dapat disangka lagi perbuatan sebegitu adalah diharamkan dan mencacatkan akidah mereka. Ya? Dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 68. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang mengejek-ngejek ayat-ayat kami, kata Allah. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, kata Allah, maka berpalinglah, tinggalkanlah mereka, hatta yakhudu fi hadithin ghairih, sehingga mereka menukar topik cerita lain. Jika engkau dilupakan oleh syaitan, lalu engkau duduk bersama mereka, janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau mengingati larangan itu. Ini kerana jika keadaan mereka sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat di atas, betapa erat sekalipun hubungan kekeluargaan, kemesraan dan manis mulut mereka, kita dilarang sama sekali duduk bersama-sama mereka, kecuali bagi orang yang ingin berdakwah pada mereka, menyanggahi kebatilan atau mengingkari mereka. Hal itu dibenarkan, tetapi jika mereka hanya berdiam diri, malah rela dengan kelakuan golongan fasik itu, maka hukumnya haram. Kalau kita ada, kita nasihatlah. Ya? Kita beritahu ataupun kita bangun pergi tinggalkan majlis tersebut. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahlifuna lakum litaradaw anhum fa in taradaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Yahlifuna lakum, mereka bersumpah kepada kamu. Sumpah. Kan? Demi Allah, wallahi, bersumpah. Supaya apa mereka bersumpah? Supaya kamu redha terhadap mereka. Supaya kamu boleh terima mereka. Fa in tardaw anhum, maka jika kamu semua redha terhadap mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha terhadap kaum yang fasik. Kenapa kita nak redha terhadap kaum yang fasik? Kan? Kalau redha kita terhadap kaum yang fasik, maknanya kita menyanggahi Allah Subhanahu Wa Taala lah. Siapa yang menyanggahi Allah Taala, maka dia dapat kemurkaan Allah Taala. Itu. Ini perkara yang kelima, ya, bergaul dengan orang munafik dan ahli maksiat, bersekongkol dengan mereka ahli maksiat tadi. Kalau duduk dengan mereka bukan untuk tujuan menasihati mereka, tapi untuk mengambil hati mereka. Ini tak boleh, tak dibenarkan. Maka itu adalah satu perkara dosa. Tapi inilah yang dipandang remeh yang dilakukan oleh ramai orang. Kan? Kemudian yang keenamnya, tidak tamak ninah dalam solat. Solat pecut. Solat laju. Tidak ada tamak ninah. Ada tamak ninah itu, maksud dia, tamak ninah ni kita mengembalikan anggota badan kita ke tempat dia dan diam sebentar di rukun itu, kemudian pergi ke rukun yang seterusnya, kan? Ada panggil tamak ninah. Diam sebentar, sekadar kita baca zikir yang diajar dalam solat tu kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baik, dia kata di sini antara perbuatan mencuri paling besar, sudah dianggap tidak tamak ninah dalam solat itu sebagai perbuatan mencuri, ialah mencuri ketika solat. Mencuri ketika solat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan, manusia yang paling teruk, yang paling jahat, ialah pencuriannya yang paling jahat. Apa dia? Pencuri yang paling jahat ialah alladhi yasriqu min salatihi, itu orang yang mencuri daripada solatnya. Orang yang tamak ninah dalam solat dianggap sebagai pencuri yang paling jahat.
Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Bagaimana dia ini boleh mencuri dalam solat dia? Apa yang dikatakan mencuri dalam solat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la yutimmu ruku'aha. Maksudnya dia tidak menyempurnakan rukuknya dalam solat. Tak ada nak rukuk, i'tidal. Tak ada i'tidal, sujud. Tak ada sujud, duduk antara dua sujud. Okay. Pernah tengok tak? Saya pernah tengok lah orang macam ni. Terutamanya di Pakistan. Orang Pakistan. Orang Pakistan ni, dia Pakistan ni pas solat kalut macam ni. Lepas tu boleh solat banyak. Kita tengok kan, dengan kejahilan mereka ni, mereka yalah solat. Tengok. Tak ada nak rukuk kan. Dia baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay? Jadi macam seperti tengok dalam dalam YouTube ada kan di Indonesia. Di Indonesia dia pun sembahyang tarawih dalam 21 rakaat tu dalam 5 minit. Solat tercepat dalam dunia. Oh, tu dia. Kalau buat pertandingan solat, mereka ni menang lah. Solat tercepat, 5 minit lah. Solat. Dalam 21 rakaat. 5 minit ke 10 minit ke macam tu lah. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Jadi, baca Fatihah pun tak berbutir huruf. Bunyi waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan? Lepas tu baca surah pula, bunyi macam apa nama, lebah tu. Bunyi macam suara lebah. Habis. Rukuk. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Kata Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi orang suka macam tu. Orang jahil kan? Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang jahil. Tak kira lah pakai serban ke, pakai jubah ke, pakai ada janggut ke dan sebagainya. Buat kerja macam tu, jahil. Tengok dalam YouTube ada kan? Ada di Indonesia. Di Malaysia, maknanya belum ada lah, tapi coming soon kot. Sebab Malaysia ni, orang Melayu Malaysia ni, mereka suka ambil sunnah daripada Indonesia. Kan, ustaz-ustaz pun import daripada Indonesia juga, kalau hak yang tu, kita katakan. Ada lah ustaz sunnah juga, ustaz yang tidak sunnah tadi, banyak. Sama naik lah. Tapi ustaz yang tidak sunnah tu, maknanya lagi banyak lah daripada ustaz sunnah. Tu je lah, realiti dia. Yang tak sunnah ni diimport ke Malaysia kan. Dulu kita heboh kita sekali kan dengan geng Yahanana. Yahanana kan. Yahanana, pekat duk Yahanana. Sampai di kampung-kampung ni, orang Melayu, orang kita di kampung-kampung ni kan. Ini bukan pengalaman orang lain, pengalaman saya sendiri. Bila ceruk-ceruk di Kedah sana kan. Dia main kat saya, dia tu terjemah Ustaz, selawat ni, sedaplah selawat ni. Astaghfirullahalazim. Sedaplah selawat ni. Saya kata selawat apa yang sedap ni? Selawat yang kita baca dalam solat tu yang bagus ya kan. Tapi tak pernah nak kata orang kata sedap lagi. Dia kata ni selawat ni. Buka-buka tengok. Ya Hanana, Ya Hanana. Allahu Akbar ni makcik. Ni bukan selawat makcik oi. Kan? Ini nyanyi lagu, nasyid. Nah, bukan selawat. Sampai dia pun ingat kata benda ni selawat. Jahil sampai tahap tu tau. Ya Allah. Kan? Tak ada orang nak mengajar dia apa ke? Dia lah mungkin kot sebab ustaz-ustaz lari main KL semua. Lari Selangor. Kan? Ya, ustaz lari dari Selangor sebab kena usir. Kena halau. Masyarakat tak terima mengajar sunnah. Dia kata ini apa dah ni kan, ini golongan Wahab ni, Pak Wahab sebagaimana riwayat satu orang daripada tok guru depa kan, Al-Jahil Al-Murakkab, dia kata ni Pak Wahab ni, Wahab. Dia tak tahu nama Wahab tu nama Allah Taala kan. Baik. Tengok ya. Kata Syekh Tamak Ninah ni, meninggalkan tamak ninah, diam seketika setelah anggota badan tenang. Mengembalikan anggota badan ke tempat dia. Sendi-sendi tadi kan. Tunggu sebentar. Tidak lurus dan mendiamkan punggung. Punggung dia apa dia? Belakang. Punggung ni, terjemah dalam bahasa Indonesia, translate dalam bahasa Melayu, maknanya dia belakang. Belakang. Indonesia panggil punggung.
Kita kalau punggung lah, belakang lah bahasa kita. Itu perbezaan dia bila baca buku tu. Tidak melurus dan mendiamkan punggung seketika rukuk dan sujud. Buku ni karya Bistari ni asalnya buku di Malaysia, tapi itulah saya tak tahulah buku pustaka di Malaysia ni kan kadang-kadang bukan kita nak suuzon, kan, bukan nak suuzon, bukan nak buruk sangka, tapi ada sebahagiannya mereka ciplak buku Indonesia lalu mereka hanya tukar saja perkataan itu dan ubah-ubah sikit, kan? Mereka hanya edit, bukan menterjemah, edit. Ada sebahagian pustaka tu kan, tak tahu yang mana-mana lah, kan? Ini kalau saya nak cek balik tengok ya dalam bahasa sekarang saya cek balik, saya tengok dalam bahasa Arab, kan? Perkataan asal dalam bahasa Arab tu Syekh ni kata apa? Kan saya scroll sekejap, saya nak tengok dia terjemah ni adakah edit daripada bahasa Arab, edit daripada bahasa Indonesia ataupun dia terjemah terus daripada bahasa Arab. Tengok ya. Nampak tak? Jadi saya bukan nak confirm ya, saya bukan nak kata depa ni ciplak buku. Tapi perkataan punggung yang saya detect di sini adalah dalam bahasa Arab asalnya adalah belakang. Kan? Belakang. Di sini tengok Syekh kata apa dalam bahasa Arab dia? Saya baca. Wa in tarakat tama'ninah. Kan? Di sini. Wa inna tarkat tama'ninah wa adama istiqrar al-zahri. Okey, al-zahri ni bahasa Arab dia. Ini dalam bahasa Arab dia. Dalam kitab kita karya Bistari ni, kan? Dan mendiamkan punggung. Maknanya dia ambil daripada perkataan Indonesia. Punggung ni perkataan Indonesia. Jadi buku ini wallahu taala alam, tak tahulah depa terjemah ke, depa edit daripada buku bahasa Indonesia asal. Kan? Yang mana kita tahu kalau yalah ambil ciplak buku orang ni haram, dosa. Peja dosa. Kan? Ambil orang lepas tu kita edit dalam bahasa kita sikit-sikit, kita buang perkataan bisa, kita buang perkataan kapan, kan? Kemudian kita tulis perkataan kita sendiri, itu tak boleh. Sebab bukan daripada hasil usaha kita sendiri. Itu hasil usaha orang lain. Kita hanya edit-edit, kemudian kita cetak, kemudian kita jual. Haram, dosa. Kan? Jadi maknanya ini satu perkataan lah yang saya detect dalam buku ni. Buku karya Bistari ni. Karya Bistari ni rasanya buku pustaka di Malaysia. Kan? Jadi maknanya kalau mereka dengar, mereka tahu ni, mereka kena tobat. Jangan buat lah. Kalau buku ni buku ciplak lah. Kalau buku mereka terjemah sendiri, tak apalah. Bagus lah. Kan? Tapi macam saya kata tadi lah. Kan? Menterjemah buku dalam bahasa Melayu ni, kan? Bukan satu kerja yang mudah kan. Dan dia makan masa. Macam penterjemah kawan-kawan kita dalam pustaka ilmu salaf tu kan. PIS tu mereka terjemah sendiri. Mereka tak ciplak daripada buku Indonesia. Tapi bukan saya nak kata dia ni ciplak. Tapi saya pelik. Saya heran. Kenapa? Kerana dalam ni ada perkataan punggung. Yang dalam bahasa asalnya, bukuannya, bahasa Arabnya adalah al-zahru, makna belakang. Kan? Jadi, siapa yang ada buku ni sila tanda di situ makna punggung itu bukan makna punggung sebenar, makna dia belakang. Sila betulkan perkataan tu. Sebab perkataan punggung ni dalam bahasa Indonesia. Jadi saya ingat saya baca buku Indonesia. Bukan saya buku cetakan dalam bahasa Melayu kan. Tak apalah. Itu depa dengan kalau ikut depa lah kan. Jadi mana nak katanya tak boleh lah kalau kita ciplak buku. Baik, tidak dan mendiamkan belakang ketika rukuk dan sujud. Tidak tegak ketika bangkit dari rukuk dan ketika duduk antara dua sujud. Ini maknanya bagi saya orang yang terjemah ni dia tak faham bahasa Arab kot, lepas tu dia ikut ya.
semua itu maksudnya diikut dalam buku Indonesia lah. Semua itu merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh sebahagian besar kaum muslimin. Kan sebahagian besar orang Islam kan sembahyang tak tahu maknina kan, macam kita tengok dalam YouTube. Tengok dalam YouTube kan Indonesia sembahyang tu, sembahyang cepat habis tarawih. Nak pahala, baliknya dapat dosa pula. Sebab apa? Mempermainkan solat tadi. Malah dia kata boleh dikatakan setiap masjid pada hari ini pasti terdapat golongan yang tidak melakukan tumaninah dalam solatnya kan. Sekarang ni kita tak boleh pergi masjid melainkan kena ada kupon dan sebagainya. Kupon. Apa benda? Kupon. Ada kupon kan. Tak ada kupon nak pergi jemaah tak boleh. Lepas kata kalau nak kupon datang awal lah. Habis tu kalau satu qadih datang awal semua dapat ke? Kan? Lepas subuh dia edarkan kupon untuk ahli apa namanya yang nak solat Jumaat. Jadi siapa yang terlewat dia tak dapatlah kuponnya. Solat Zuhur kat rumah lah buat je lah. Tak boleh kan. Dan syaratnya kena ada 2 dos vaksin. Jadi alhamdulillah lah kita kebanyakan kita dah ambil vaksin. Ya. Tapi yang tak mau vaksin tu dia tak boleh pergi masjid. Orang tak pergi masuk masjid. Macam mana tu? Baik, tumaninah merupakan rukun solat. Tanpanya solat seseorang tidak sah. Kan? Sebenarnya ia merupakan perkara paling penting yang perlu diberi perhatian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatu ar-rajuli hatta yuqima zahrahu fi ruku'i was sujudi. Tidak sah solat seseorang sehingga dia meluruskan punggungnya ketika punggungnya apa dia? Belakangnya. Nampak tak? Jadi kalau betul lah kitab ni terjemahan dalam bahasa Melayu, kenapa kamu tak ubah perkataan punggung ni tuan? Wahai penterjemah. Wahai pustaka yang menterjemahkan. Kan? Sehingga dia meluruskan belakangnya ketika rukuk dan sujud. Tidak syak lagi perbuatan ini satu kemungkaran. Pelakunya harus yakni mesti ditegah dan diberi peringatan tentang kesalahan perbuatan itu. Kena ditegur lah. Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bersama sahabatnya. Kemudian beliau duduk bersama sekumpulan mereka. Tiba-tiba seorang lelaki masuk ke masjid dan berdiri menunaikan solat. Orang itu rukuk lalu sujud seolah-olah perbuatan sedang mematuk makanan. Dia patuk kan, patuk makanan. Ayam, burung kan. Lantas Rasulullah SAW bersabda, Atarawna hadha? Kamu nampak tak kawan tu? Tengok dah orang ni. Nampak tak? Man mata ala hadha. Barang siapa yang mati di atas amalan seperti ini, solat macam ni, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia mati di atas agama selain daripada agama Muhammad SAW. Astaghfirullahaladzim. Mati di luar Islam. Sebab apa? Solat dia tak sah. Yanquru salatahu kama yanqurul ghurabu ad-dama. Dia mematuk-matuk dalam solatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah. Makan darah. Innama mathalul ladzi yarka'u wa yanquru. Hanya sahaja perumpamaan orang yang rukuk dan mematuk fi sujudihi dalam solatnya, kal ja'i'i, seperti orang lapar, la ya'kulu dia tidak makan illa at-tamrah wa at-tamrataini, melainkan sebiji kurma ataupun 2 biji kurma. Famadha yughniyani anhu, apa yang boleh mengenyangkannya? Maka dia makan patuk kan. Gitu.
Zaid bin Wahab rahimahullah berkata, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu pernah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Lantas ia berkata, kamu masih belum lagi, kamu masih lagi belum dianggap menunaikan solat. Sekiranya kamu mati dalam keadaan menunaikan solat sebegini, kamu pasti mati di luar agama fitrah, ini agama Islam yang sesuai dengan fitrah yang diciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak menyempurnakan tamakninah ketika solat, sedangkan ia mengetahui hukumnya, dia wajib mengulangi solatnya itu serta-merta dan bertaubat di atas segala solat yang telah dilakukan tanpa tamakninah pada masa lalu. Kena qada kah? Bagi pendapat yang katakan wajib qada, maka dia wajib qada lah. Kan? Bagi pendapat yang mengatakan tidak wajib qada, maka dia tidak mengqada lah. Dia bertaubat saja. Nah, dia tidak perlu mengulangi solatnya. Syekh ni berpandangan bahawa tidak wajib qada, tidak ada qada dalam solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Solat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja tak ada qada lah, macam orang kafir masuk Islam lah. Kan? Macam tu. Dia tak ada qada solat depa. Kerana majoriti ulama mengatakan bahawa orang tinggal solat dengan sengaja ni kafir. Ya kan? Begitu. Keluar daripada Islam. Ini berdasarkan pada hadis berikutlah bahawa Nabi SAW kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata patah balik, sembahyanglah semula. Sesungguhnya engkau tidak solat. Engkau tak dikira solat, tak sah solat engkau. Solat. Begitu. Itu yang keenamnya. Yang ketujuh, antara berdosa-dosa yang diremehkan oleh manusia, banyak melakukan pergerakan dalam solat. Garu sana, garu sini, goyang kepala, goyang badan dan sebagainya. Kan? Sebahagian ulama Islam sebahagian umat Islam tidak terlepas daripada melakukan perbuatan ini, iaitu melakukan gerakan yang tidak perlu dalam solat. Kan? Golongan ini tidak mematuhi perintah Allah sebagaimana firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu kerana Allah dalam solat kamu dengan penuh taat dan khusyuk. Jadi kalau khusyuknya hati, dia akan membawa kepada khusyuknya anggota badan kita. Mereka juga tidak memahami sepenuhnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bala a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW telah ditanya mengenai hukum seorang meratakan tanah ketika solat. Ya? Dia tengah solat, nak sujud dia rata tanah. Okay? Ketika nak sujud tadi. Baginda menjawab, la tamsah wa anta tusalli. Janganlah kamu menyapu, meratakan ketika kamu sedang solat. Ya? Ratakan tanah ketika nak sujud kan. Kan tanah ni ada batu-batu, ada kerikil kan. Dia pun nak sujud, dia sapu-sapu. Nabi kata jangan menyapu tanah ketika engkau sedang solat. Fa in kunta la budda fa'ilan. Ya? Kalau terpaksa buat juga fawahidatan maka sekali. Taswiyatul hasa, iaitu untuk sekali untuk meratakan batu, sekali kaif macam tu boleh sekali. Jangan banyak kali. Kalau terpaksa sekali kata Nabi SAW. Para ulama menyatakan bahawa pergerakan yang banyak secara berturut-turut bukan atas dasar keperluan itu boleh membatalkan solat. Kita dalam mazhab Syafi'i ini maknanya anggota besar ni kita gerak 3 kali batal solat. Angkat, turun, angkat,
turun. Boleh lah. Angkat sekali. Turun sekali. 2 kali. Angkat lagi sekali. 3 kali. Batal. Dalam mazhab Syafi'i dia kata anggota besar ni kan kita gerak 3 kali batal solat. Kalau kita kecil macam jari-jari ni, macam garu, tak. Dia macam tu. Ini dalam mazhab Syafi'i lah. Apatah lagi jika pergerakan yang dilakukan itu tiada guna langsung dalam solat. Umpamanya berdiri di hadapan Allah sambil melihat jam di tangan. Tengok jam. Solat tengok jam. Membetulkan pakaian. Memasukkan jari ke dalam hidung. Mengalihkan pandangan ke kiri dan kanan atau memandang ke langit. Dia seolah-olah tidak takut jika Allah menarik semula pandangannya atau syaitan cuba melalaikan ibadah solatnya. Kan? Kejahilan ni. Itu yang ketujuh. Baik, yang ke-8 perkara yang diremehkan, dosa-dosa yang diremehkan ialah mendahului imam dengan sengaja. Ni batal solat ni. Sengaja mendahului imam menunjukkan menandakan bahawa solat dia batal lah. Membatalkan solat. Antara sifat semula jadi manusia ialah tergesa-gesa dalam segala tindak tanduk. Manusia ni semuanya tergesa-gesa. Sifat dia pun macam tu. Okay? Firman Allah Ta'ala, wa kana al-insanu ajula. Ya. Dan sememangnya manusia itu tabiat semula jadinya ciptaannya terburu-buru kan. Manusia ni kalut. Nak cepat semua. Semua nak automatik, nak cepat. Buat hari ni nak hari ni. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaitan. Maksudnya sifat tidak tergesa-gesa, sifat tenang, ya, adalah daripada Allah. Dan tergesa-gesa itu daripada syaitan. Ini mana bahasa kita kalut lah kan, kalut daripada syaitan. Ketika menunaikan solat berjemaah, kita sentiasa menyaksikan di kiri dan kanan. Kebanyakan orang ramai mendahului perbuatan imam. Sama ada rukuk, sujud, ataupun takbir intiqal. Maksudnya perpindahan rukun ke rukun. Jadi banyak orang yang mendahului perbuatan imam. Malah sanggup memberi salam sebelum imam memberi salam. Ada juga orang yang bagi salam sebelum imam bagi salam. Ada kemungkinan perkara itu juga berlaku pada diri kita tanpa kita sedari. Ya kan? Imam tak Allah, ya Allah, bawa imam bawa Allah, kita dah duduk dah. Allahu Akbar, kita dah rukuk dah. Salah. Mungkin perbuatan itu dianggap remeh oleh majoriti umat Islam. Sebab itulah Rasulullah SAW memberi peringatan keras melalui sabdanya. Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Ya. Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu? Yang tidak sebelum imam. Imam dia belum sami Allah, sami apa? Sami Allahu liman hamidah. Dia dah berdiri dah yang tidak dah. Kan? Ataupun dia duduk antara sujud sebelum imam. Jadi ugutan terhadap dia, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu tidak takut Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keldai? Ya. Kita tengok itu adalah kepala dah berubah jadi keldai. Sedangkan orang yang ingin mengerjakan solat pun disarankan agar datang ke masjid dalam keadaan tenang. Nak pergi masjid pun tak boleh lari-lari. Apatah lagi orang yang sedang mendirikan solat. Namun, kadang-kadang kita dapati salah faham segelintir umat Islam
mengenai larangan mendahului perbuatan imam ini menyebabkan mereka sengaja melambatkan pergerakan mengikuti imam. Ada pula yang lambat gerak imam dah nak sujud baru dia nak i'tidal, ni salah pula. Imam sujud baru dia i'tidal, ni salah. Tak betul. Ya, imam dah duduk tahiyat akhir, dia tak duduk lagi. Imam dah baca separuh tahiyat baru dia duduk tahiyat akhir, ini juga satu kesilapan. Kita sepatutnya memahami bahawa para ulama fikah telah menyebut mengenai kaedah paling baik. Okay? Ulama fikah menyebut kaedah paling baik dalam menangani masalah ini. Seorang makmum hendaklah segera bertakbir sejurus selepas imam bertakbir. Gitu. Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Sebaik saja imam selesai melafazkan huruf ra pada kalimah akbar tu, Allahu Akbar. Gitu. Ketika itulah makmum segera mengikuti perbuatan imam. Dia tidak boleh mendahuluinya sebelum imam selesai atau sengaja melambatkannya. Kan? Tak boleh. Justru sesiapa yang melakukan seperti apa yang disarankan, dia tidak dianggap melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang buat apa yang dia ajar, maka dia tidak dianggap melanggar Nabi lah. Pada suatu ketika dahulu, para sahabat Nabi SAW sangat berhati-hati agar tidak mendahului perbuatan Nabi SAW. Salah seorang sahabat bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya mereka, yakni para sahabat, solat di belakang Rasulullah SAW. Oleh itu, apabila baginda mengangkat kepalanya dari rukuk, aku tidak akan melihat seorang pun yang sanggup membongkokkan punggungnya, belakangnya. Okay. Nampak tak? Apabila baginda mengangkat kepalanya dari rukuk, aku tidak akan melihat seorang pun yang sanggup membongkokkan belakangnya. Turun, sujud sehingga Rasulullah SAW meletakkan keningnya di atas bumi. Bila Rasulullah betul-betul dah sujud, baru mereka sujud. Selepas itu orang yang berada di belakang baginda akan turun, sujud. Ini dia cara solat yang diajar oleh Nabi SAW, diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika Rasulullah SAW sudah mula uzur dan pergerakan baginda sudah mula perlahan, baginda dah sakit kan, sakit ketika nak wafat tu, baginda mengingatkan para sahabat yang solat di belakang baginda sambil bersabda, ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inni qad baddantu fala tasbiquni fil ruku'i was sujud. Wahai sekalian manusia, sungguhnya aku semakin lanjut usia. Janganlah kamu semua mendahului aku ketika rukuk dan sujud. Sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, imam hendaklah melakukan sunnah takbir ketika solat. Sunnah takbir ketika solat. Perkara ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum, thumma yukabbiru hina yarka'u, thumma yukabbiru hina yahwi, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. Mana dia? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda bangun solat, kan? Baginda bertakbir. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Kan? Kemudian baginda bertakbir ketika nak rukuk pula. Allahu Akbar. Lepas tu bila nak sujud pula, kan? Allahu Akbar. Duduk dua antara sujud. Allahu Akbar. Begitulah seterusnya. Ketika nak qiyam ke rakaat yang seterusnya pun Allahu Akbar, takbir intiqalat, kan? Itu.
Dan ketika bangun daripada duduk tahiyat, kan, duduk tahiyat awal tu, bangun seterusnya Nabi pun kata Allahu Akbar juga, takbir. Ya. Ini dia. Justru itu jika imam mampu menjadikan takbir dan pergerakan seiring, manakala makmum pula merhatikan pergerakan. Dengan dan apa nama, justru jika imam mampu menjadikan takbir dan pergerakan seiring, manakala makmum pula memerhatikan pergerakan dan cara imam itu lalu mengikutinya. Selepas imam selesai melakukannya, itulah dinamakan solat jemaah yang sempurna. Dinamakan makmum itu makmum kenapa? Mereka itu tabi', iaitu mengikuti. Dan imam itu imam itu yang diikuti. Itu maksud dia. Okay? Kemudian yang kesembilannya, masuk masjid sejurus selepas memakan sesuatu yang berbau. Kan? Makan bawang. Orang kita jarang makan bawang, tapi orang hisap rokok ramai. Ramai orang hisap rokok, tapi bawang, orang kita ni, orang Melayu ni, dia pun tak suka makan bawang kan. Tapi kalau orang Arab, kalau orang Pakistan, India, dia pun suka makan bawang mentah kan. Sebenarnya bawang mentah ni sedap loh, sedap. Kan? Jadi kita boleh kan masak. Tapi kalau bawang yang dah dimasak tu dia tak ada bau dah. Yang tak ada bau ni bawang yang belum masak lagi kan. Tapi sebenarnya kalau dia lah dia orang makan dengan rotinan ke apa ke, dia akan makan bawang yang mentah tu kan. Bawang besar tu. Dia potong-potong-potong. Dimakan sekali dengan roti ataupun capati kan. Itu mendatangkan bau. Jadi kalau nak solat, ketika nak pergi masjid, jangan makanlah bawang tu. Kan? Begitu juga bawang putih lagi kuat bau dia. Dan rokok lagi kuat bau dia kan. Hari ni kita menyaksikan bahawa orang ni pergi masjid sambil rokok di mulut dia. Jadi dia isap rokok tu, bila nak masuk betul masjid, dia petik putih rokok tu, dia buang merata-rata. Lepas tu, ataupun dia sedut puas-puasnya, 2-3 kali sedut, maka dia campakkan putih rokok, puntung rokok dia. Kan? Puntung rokok tu campak merata-rata. Jadi maknanya lah, lepas tu keluarkan asap tadi, kemudian dia pun masuk ke masjid berwuduk dan solat sebelah kita. Maka kita rasa macam terganggu dengan bau rokok. Orang tadi bau kan. Bukan takat bau di badan dia, di baju dia pun ada bau asap rokok kan. Dia niat, dia buat kerja tu, kerja bagus dah, pergi masjid solat berjemaah. Tapi yang tak bagusnya, yang haramnya isap rokok. Dia buat kerja haram tu, buat kerja ibadat pula. Begitu. Tapi dia pun anggap benda ni makruh. Sebab tu hisap berluasa kan. Maknanya kita itulah serulah kepada Kementerian Kesihatan, semua kerajaan. Kenapa tak haramkan rokok ni kan? Sebagaimana dia haramkan daun ketum, air ketum tu. Air ketum haram. Boleh tangkap, boleh masuk hukum gantung pula sejelak bulan. Tapi rokok ni tak ada apa-apa pun. Kenapa? Kerana rokok ni mendatangkan keuntungan yang besar kepada kerajaan. Sebab tu dia tak haramkan rokok sampai hari ni. Pada benda tu memudaratkan. Tulis pula di kotak rokok tu amaran Kementerian Kesihatan Malaysia, rokok membahayakan kesihatan. Tapi jual juga. Ini nak kata apa? Bengong ke, bongok ke apa kan? Tapi kerana keuntungan tadi, dia buat benda yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi haramkanlah rokok tu, apa masalah dia? Rezeki kita bukan kita buat, Allah Ta'ala yang buat. Jadi dia ni kena beberapa puluh tahun lah. Rokok tu tak boleh nak diharamkan juga. Hanya boleh mampu tulis gambar-gambar yang membahayakan kesihatan, otak jadi kanser lah, baby macam ni, macam-macam gambar yang menakutkan. Dia orang isap rokok ni tak heran pun dengan gambar-gambar tu. Kan? Dia tetap beli dan tetap isap juga. Haramkan saja rokok tu, apa masalah dia? Kan? Ini masalah kita ni. Masalah siapa? Masalah kita semua lah. Kan? Haramkan saja. Gitu. Baik. Masuk masjid sejurus selepas memakan sesuatu yang berbau. Jadi kita berhenti di sinilah. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.